Hanya di Kim FM pilihan utama anda kembali bersama pagi ini. Seperti kita janjikan untuk kita berkongsi bersama rancangan pertama dalam aspirasi edisi Jumaat. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan untuk bertemu tetamu Usrati, Ustazah Nur Hafizah Musa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah, masih sihat ya? Alhamdulillah. Ustazah, kita selalu pakai warna yang hampir serupa Ustazah. Alhamdulillah. Dan kita kembali bersama rakan-rakan pendengar kita untuk kita kongsikan tajuk kita pagi ni Ustazah. Mungkin Ustazah nak kongsikan tajuk dan juga mukadimahnya. Okey, terima kasih Mas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. InsyaAllah pada pagi ini Ustazah akan berkongsi dengan kita semua satu tajuk, iaitu pendidikan membangun personaliti anak-anak, yang insya-Allah bukan saja untuk anak-anak ya, malah untuk kita juga yang dewasa juga, untuk kita lihat bagaimana bentuk personaliti yang akan kita bangunkan. Dan Mas, personaliti ni sangat penting. Ya, dia memberikan satu image kepada agama yang kita anuti, cara hidup kita dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak-anak muda, iaitu gambaran bagaimana kalau nanti berlaku begitu dan begini. Ya, untuk memberikan satu gambaran bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendidik dan mengajar anak-anak muda ini satu keadaan yang bagaimana kalau berlaku nanti setelah mereka dewasa, apakah sikap ataupun tindakan yang mereka lakukan. Ya, sebab itu suka saya katakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak kita pada hari ini merupakan anak-anak pemuda-pemuda pendakwah-pendakwah pada zamannya satu ketika nanti. Ya, tadi pada topik Jumaat ya Mas, Ustazah bersyukur sangat dapat mengikuti daripada awal sampai akhir perkongsian dengan Ustaz Abdul Kadir ya tentang pendakwah dakwah yang kreatif. Dan sebenarnya itulah yang kita cuba nak bangunkan, personaliti anak-anak kita, personaliti anak-anak muda hari ini untuk menjadi pendakwah-pendakwah pada zamannya dengan segala kecanggihan teknologi yang sesuai dengan zaman yang mereka hidup padanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, pertama sekali kalau sebut tentang personaliti ini, di antara personaliti yang paling buruk yang kita tak nak kita jadi seperti itu ataupun anak-anak kita menjadi seperti itu ialah personaliti yang berbeza cakap dan perbuatannya. Berbeza hakikat dengan apa yang dia kata. Ya, sabda Nabi SAW, maksudnya ialah pada hari kiamat nanti datang seorang laki-laki lalu dihumban ke dalam neraka, lalu ususnya terburai, kemudian dia berjalan mengelilingi usus yang busuk itu seperti keldai mengelilingi batu giling. Penghuni neraka datang mengelilinginya lalu berkata, "Wahai fulan, kenapa kamu jadi begini? Bukankah kamu dahulu yang suka menyuruh manusia berbuat baik dan melarang kemungkaran?" Maka si fulan menjawab, "Benar, dulu saya suka menyuruh manusia berbuat baik, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya menyuruh manusia meninggalkan perbuatan jahat, tetapi saya sendiri melakukan perbuatan jahat tersebut." Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, mungkin di luar sana kita melihat ya personaliti peribadi-peribadi dan wal-ayazubillah kalau kita juga yang seperti itu. Apa dia? Ya, kita rasa kita dah ramai dah orang yang pandai bercakap, tapi dalam bab praktikal, dalam bab penghayatan kehidupan beragama, kadang-kadang kita tidak lulus di situ. Ya, sebab itu kita kena mengambil kira dalam membentuk, dalam pendidikan membangun personaliti, daripada kecil kita kena tanamkan rasa tanggungjawab kepada anak-anak ya dengan agama Allah ini, dan tanamkan kepada anak-anak tanggungjawab dengan apa yang mereka kata kepada orang lain. Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Inna an-nasa qad ahsanul qawla, faman wafaqa qawlahu fi'lah, fadhaka alladhi asaba hazzah, wa man la yuwafiqa qawlah وَمَنْ لَا يُوَافِقَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ فَذَاكَ الَّذِي يُوَبِّخُ نَفْسَهُ." Sesungguhnya akan ada manusia-manusia yang sangat indah kata-katanya, ya, dan barang siapa yang perkataannya bersamaan dengan perbuatannya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang
perbuatannya, menyalahi perkataannya, maka itulah orang yang mencela dan menghina diri sendiri. Jadi Mas, kita takkan nak diri kita ataupun diri keluarga kita, anak-anak kita termasuk dalam golongan yang personality yang tercela, personality yang hina. Sebab apa? Sebab orang melihat dia cakap itu dan ini, tapi tak boleh nak kotakan apa yang dia cakap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah simpulkan beberapa perkara lah dalam membangunkan personality ini. Yang pertama sekali tentang adab penampilan. Bila orang kata personality, mestilah orang nak tengok penampilan kita lah. First impression. First impression tu penampilan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW pernah menegur seorang laki-laki yang datang dalam keadaan kusut masai. Nabi kata pergi cukur itu dan ini. Bila dia dah kembalikan balik semula dia punya rupa paras tu, setelah dia bersihkan dia muka dia janggut-janggut dan sebagainya, Nabi kata beginilah sebenarnya yang sepatutnya. Malah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari segi penampilan ini, kalau kita kata dalam masyarakat pun memberi kesan, hatta dalam rumah tangga pun penampilan itu akan memberi kesan. Ustazah suka kongsikan kisah yang berlaku kepada Saidina Umar Al-Khattab. Mas, bagaimana sepasang suami isteri, yang isteri itu membebel saja. Kata dengan Saidina Umar, wahai khalifah, aku ni memang dah nak berpisah dah dengan suami ni. Maknanya tolong uruskan sajalah, dia nak minta fasakh dengan suami tersebut. Bila Saidina Umar tengok suami itu, dia dengan rupa keadaan penampilan yang sangat jelek, dengan tak bercukur jambangnya, dengan macam-macam lah gambarannya. Lalu Saidina Umar kata, begini, tinggalkan dulu suami kamu dengan aku. Kamu balik dulu, nanti 2-3 hari kita akan tanya sama ada nak bercerai ke tak bercerai. Maka Saidina Umar pun duduk dengan laki-laki tadi, suruh dia mandi, bersihkan diri, cukur apa-apa yang perlu dan sebagainya, letakkan minyak pada rambutnya, pada wajah dan sebagainya. Sampai satu masa, satu ketika lepas 2-3 hari, isteri ni pun datang. Isteri ni datang dalam keadaan malu-malu nak tengok Saidina Umar, sebab dia melihat di sebelah tu ada laki-laki lain yang tidak dikenali. Agaknya macam mana Saidina Umar dia touch up balik semula, makeover sebegitu sekali. Jadi lepas tu Saidina Umar tanya, macam mana kamu rasa nak bercerai ke, sebab inilah dia suami kamu. Terkejut perempuan tu tengok itu suami dia setelah di makeover tadi. Maknanya penampilan luaran kita, first impression tu sangat penting dalam Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik kepada cerita tadi, akhirnya isteri ni tak jadi untuk berpisah dengan suami tersebut. Dan Saidina Umar tahu, sebab dalam rumah tangga pun kita jangan ingat perempuan saja yang kena berhias. Laki-laki pun seperti itu juga. Yang kita maksudkan di sini ialah berikan satu penampilan yang sejuk mata memandang. Dalam doa kita pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, jadikanlah zuriat keturunan kami, siapa dia? Qurrata a'yun, iaitu orang-orang yang menyejukkan hati, menyejukkan mata melihatnya. Kalau kita ambil istilah kan betul, qurrata a'yun ni ibarat satu bola. Ataupun bola mata kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila pandang kepada anak kita, pandang kepada pasangan kita, orang kata tak beralih dah, bola mata tu terpukau melihat anak dan suami ataupun isteri. Kerana apa? Kerana sangat menyejukkan hati. Dan ini kadang-kadang masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga kita, bila mana kita rasa menyampah nak tengok pasangan kita. Tengok anak pun, ya Allah, pedih rasa hati, tak teramak rasa nak tengok. Tak sangka anak yang dulu kita tatang daripada kecil, kita bedakkan dia, kita timang-timang dia, kita cium dia. Bila dia dah besar, dah pandai bawa diri sendiri lah konon, tengok-tengok penampilan dia dengan rambut berterabur, dengan pakaian tak tahu fashion apa, kita nak pandang pun rasa tak teramak. Dan ini bukan qurrata ayun yang kita maksudkan dalam doa tadi. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam membina personality keluarga, membina personality peribadi kita sendiri dan anak-anak, macam mana penanda aras yang kita nak capai? Kalau dilihat tu sejuk hati. Cuba tuan-tuan dan puan-puan sekalian lihat sebahagian daripada anak-anak yang menghafaz Al-Quran.
Ya, kalau kita pergi dekat tahfiz, anak kecil-kecil ya, yang duduk saja depan di Quran, menghafal Quran, lepas tu sekarang kalau batal je wuduk, pergi lagi ambil wuduk, sebab mereka sentiasa dengan Quran ni kena ada wuduk ya. Pergi ambil wuduk. Ustazah sendiri boleh lihat macam mana kita pandang dia tak sama dengan kita pandang anak-anak yang lain. Malah tuan-tuan, ada seorang hamba Allah baru lagi minggu lepas kongsikan dengan ustazah, dia kata memang betul ustazah cakap, dia kata sebab dia ada 12 orang anak, subhanallah ya. Dia kata memang ustazah, saya ada 12 orang anak, seorang saya hantar dekat tahfiz, memang tak sama anak yang hidupnya dengan Quran, menghafal Quran, bila saya tengok tu saya rasa macam selamat dah, selamat ke akhirat, sejuk rasa. Ada anak yang akan mendoakan. Begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita kena lihat sekarang ni amanah yang Allah bagi pada kita, berapa orang anak kita sekarang? 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kita kena lihat ini amanah. Bagaimana kita nak bentuk penampilan dia? Pertama sekali mesti sedap mata memandang. Ya, maknanya dari segi kebersihannya, ya, dari segi pemakaiannya. Dan Nabi SAW ya disebut dalam kitab pembinaan kepribadian, mendidik anak bersama Nabi. Memang Nabi sebut dalam kitab Ihya, bukan Nabi yang sebut ya, tapi dalam kitab Al-Ihya, Imam Ghazali menyebut anak laki-laki sepatutnya selalu mengenakan pakaian putih, bukan yang berwarna-warni dan sama sekali tidak sutera. Ya, sebab kalau yang berwarna-warni dan sutera ini bukan untuk kaum laki-laki tapi untuk kaum wanita. Maknanya benda tu pun dah dilihat oleh para ulama, bagaimana penampilan yang sebaiknya kepada anak laki-laki tadi. Ya, khusus pada anak laki-laki. Malah Rasulullah SAW, ya, Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa dia berkata, Rasulullah SAW pernah melihatku mengenakan baju yang dicelup dengan warna kuning yang kuat. Ya, lalu beliau bertanya, apakah ibu kamu yang suruh kamu pakai? Ya, jadi aku pun bertanya balik semula, kenapa ya Rasulullah, aku nak kena cuci ke baju ni? Tidak, tapi hapuskan baju tersebut. Ya, kerana baju tu bukan bahagian daripada pakaian orang-orang Islam. Dari segi warna tu menyerupai pakaian pendeta-pendeta kafir pada ketika itu. Maknanya semua itu, kita jangan kata penampilan luaran ni tak penting. Ya, diambil kira oleh Nabi SAW. Dan apatah lagi bila kita kata qurrat a'yun tadi, ya, kita kata tentang sejuk mata memandang ni, nama pun sejuk mata memandang, mestilah nombor 1 penampilan ataupun image yang kita tonjolkan. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut tentang adab penampilan, yang kedua ialah soal keceriaan wajah dan juga manis muka. Ya Mas, kadang-kadang ya hari ni kenapa para isteri ramai yang komen, dia kata sakit hati lah Ustazah tengok muka suami saya. Dia kata, ya, pernah satu orang isteri kata dengan Ustazah, suami saya punya muka memang sakit hati Ustazah. Dia kata, dia kalau saya bercakap dengan dia buat dek je, macamlah dia bagi saya setiap bulan 5,000 sebulan. Ya, dia kata macam tu ayat sahabat saya tu. Ya, dia kata sebab nak beritahu muka dia tak ada ekspresi, ya, tak ada menggambarkan kasih, tak ada menggambarkan keceriaan. Sedangkan itu adalah image personality yang kita nak bentuk. Biarlah muka kita tu menggambarkan kita sedih ke, suka ke, marah ke, ya, sayang ke dan sebagainya. Dan apa yang paling penting dalam bab wajah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah soal keceriaan wajah, ya, ataupun manis muka. Bukankah Nabi SAW menyebut maksudnya, ya, janganlah kamu perlekehkan sesuatu amalan itu walaupun sekadar kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang manis ceria. Ya, sebab ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, daripada wajah yang manis ceria itulah akan bermulanya silaturahim. Ya, berbanding wajah yang masam mencuka, orang yang dah terhubung dengan silaturahim pun boleh berpisah. Kerana apa? Kerana wajah tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ketika mana kita menyebut tentang keceriaan wajah dan manis muka, pasti kita nak tahu bagaimana nak didik anak-anak kita supaya wajahnya manis, ya, wajahnya ceria. Jadi Ustazah melihat dalam kitab sebut, ya, bahawa di antara langkah untuk menjadikan anak-anak kita dengan wajah yang lapang mata, ya, lapang melihatnya, ialah dengan menerapkan dalam diri mereka, dalam hati mereka, perasaan syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tak
tak ada rasa syukur ya Mas. Kalau kita ni ada masalah dalam hati, memanglah akan tergambar pada wajah kita yang stres memanjang. Dan subhanallah, ya beliau melihat dalam kitab tersebut, ia menyatakan, ajarkanlah anak-anak kamu surah Ar-Rahman sebagai permulaan kepada pendidikan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, bila lihat disebut demikian, ajarkanlah kepada anak-anakmu surah Ar-Rahman supaya dia jadi orang yang ingat nikmat, peka untuk menghitung nikmat, yang nanti akan terpancar pada wajahnya orang yang gembira, yang riang, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ustazah pun lepas tu buka surah Ar-Rahman. Dia buka surah Ar-Rahman, Mas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, padahal bukannya kata tak biasa baca surah Ar-Rahman, ya. Tapi bila kita dibimbing, ya, dengan kata-kata bacalah surah Ar-Rahman untuk menjadi orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, dia jadi lain sikit rasa dia, Mas, ya. Tengok surah Ar-Rahman, ya, ayat yang pertama, Ar-Rahman, demi Allah yang Maha Pengasih, 'Allamal Quran, dengan pengasih itulah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Allah yang mengajarnya pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, Allah jadikan matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuhan pepohonan kedua-duanya tunduk kepada Allah. Was samaa rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit Allah tinggikan dan Allah ciptakan keseimbangan. Alla tatghaw fil mizan, kamu jangan rusakkan keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkan keseimbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangkan keseimbangan itu. Wal arda wada'aha lil anam, dan bumi dibentangkan untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang punya kelopak mayang. Ada biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Dan kemudian pada ayat yang ke-13, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Itu baru permulaan. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang lain selepas itu. Maknanya bila kita baca balik dengan gambaran, dengan satu tujuan untuk jadi orang yang bersyukur, buka hati kita ni biar nampak segala-gala nikmat Allah kepada kita. Subhanallah, indahnya surah Ar-Rahman yang patut kita ajarkan anak-anak kita. Yang nanti dia akan bertanya lah, kalau anak-anak kecil ni, Mas, kan, ya, apa maksud dia bintang? Kita pun boleh tanya dia, bintang tu kat mana? Bintang dekat langit, dek, walaupun bintang dekat langit, tapi Allah sebut bintang-bintang langit yang Allah tinggikan itulah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia macam-macam yang boleh kita kupas bila mana kita bawakan surah Ar-Rahman menjadi satu pendidikan utama kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi orang yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan, maknanya menjadi orang yang benar-benar merasai nikmat, tidak mendustai nikmat, menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, silakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian rujuk balik surah Ar-Rahman dan rasakan ya bagaimana nikmat yang Allah lempahkan kepada kita semua, dan insya-Allah dengan hati yang bersyukur tadi menjadikan anak-anak kita sendiri dengan wajah yang penuh ceria, manis muka. Ya, dan di sana ada satu doa, Mas, yang ustazah memang galakkan sangat untuk kita baca, iaitu doa yang berbunyi, Allahumma ja'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira, Allahumma ja'alni saburan syakura. Ya, doa ini banyaklah dia punya manfaat. Antara lain menjadikan kita ni orang yang ikhlas. Tak nampak sangatlah apa benda yang ada kat kita dari segi kelebihan ke apa benda yang Allah pinjamkan, tapi kita lebih nampak kekurangan dan kita lebih nampak kelebihan pada orang lain. Ya, maksud doa tersebut ialah Allahumma ja'alni fi 'aini saghira, ya Allah, jadikanlah aku pada pandangan mataku kecil sahaja, wa fi a'yunin nasi kabira, tetapi pada pandangan mata orang lain boleh dicontohilah kita ini. Allahumma ja'alni saburan syakura, jadikanlah kami, ya Allah, hamba-Mu yang sabar dan hamba-Mu yang benar-benar bersyukur. Ya, rasanya itu sebagai mukaddimah, ya, Mas. InsyaAllah kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita untuk berkongsi, InsyaAllah. Ya, kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali bersama Ustazah Nur Hafizah Al-Musrati, dan boleh hubungi 0362051500 atau tulis menerusi Facebook yang kami kongsikan selepas pesanan penaja ini. IKIM FM dengan kerjasama Institut Pembangunan Pengurusan Johor IPPJ akan menganjurkan Karnival Mahaba IKIM FM Johor 2013 bermula 8 hingga 10 Mac di Perkarangan Plaza Angsana Johor Bahru. Pelbagai acara menarik menanti anda sekeluarga. Antaranya Expo Pameran dan Jualan Produk, Cabutan Bertuah,
pertandingan bakat murni kanak-kanak, pertandingan kompang berirama, pertandingan mewarna kanak-kanak bersama Upin dan Ipin, pertandingan eja jawi baku, program celik IT bersama Chef Selebriti Dr. Izani serta penampilan istimewa para penyampai IKIM FM. Jumpa anda di sana. Terima kasih kepada anda terus bersama di waktu ini dan Alhamdulillah kita kembali bersama untuk berkongsi dalam Usrati berkenaan. Ustazah akan ambil persoalan menerusi talian kita 0362051500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Mak Yaakob Melaka, Mas. Ya, Yaakob. Tuan Haji Yaakob, silakan bercakap dengan Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila Tuan Haji. Terima kasih ilmu Ustazah. Sama sekali. Saya seorang lelaki terwujud lah. Ustazah kata tadi lelaki kena berhias ni. Saya kata mungkin tips yang boleh kita beri dalam rumah saya kata. Kalau ada anak perempuan, ada menantu yang suami ataupun yang ada beradik ni, janganlah pakai belengeng, singlet ke kan, saya kata kan. Bila nak semayang tu adalah macam nampak bajunya yang berosok, ada minyak wangi, saya kata kan. Bagi mana-mana yang suami tak pergi masjid ke, berjemaah ke, maknanya ada konsep-konsep aurat yang minima yang mesti dibuat. Tak boleh katakan ayah belengeng kat dapur, kat serambi dengan ada menantu perempuan kan. Ya, saya. Walaupun benda tu auratnya tak bawah pusat, tapi atas pusat, tapi itu maknanya betul-betul mengairkan jugalah. Betul. Saya kata orang ni, soal kata. Okey, terima kasih Tuan Haji Yaakob. Dan mungkin kita ambil yang seterusnya. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Cikgu Fazlan daripada Al-Ustaz. Ya, saya Cikgu Fazlan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Hari ini dua soalan. Yang pertama, berkenaan dengan seorang yang mengamalkan membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Ya, saya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas kan. Ya, saya. Ada setengah perkarakan berkata dengan mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas ni dalam kiraan-kiraan yang tertentu, dia dapat menimbulkan satu personaliti diri yang disenangi oleh orang lain kan. Ya, saya. Jadi mohon Ustazah bagi penjelasan kan. Baik. Okey, silakan Ustazah. Ada soalan kedua, Mas? Kita putus. Okay. Silakan soalan yang kedua, Cikgu Fazlan. Soalan yang kedua, Cikgu Fazlan. Okey, bagaimana kita sebagai seorang Muslim untuk kita nak menetapkan supaya apa yang kita tuturkan itu sejajar dengan tingkah laku yang kita tunjukkan. Jadi kita cakap dan kita buat macam kita nak mengekalkan apa tu. Terima kasih. Kita boleh jawab ya, Mas? Ya. Okey, berkenaan dengan pandangan Tuan Haji Yaakob tadi, terima kasih. Ustazah sangat bersetuju ya. Apatah lagi dia sebenarnya begini tuan-tuan, kita sebenarnya nak meletakkan diri kita ni di mana? Ya, kalau kita rasa kita ni hanya sebagai ayah mertua, hanya sebagai ayah ya, tapi tak perlukan kita tak meletakkan diri kita sebagai seorang yang tadi disebut ya masa topik Jumaat, sebagai seorang pendakwah. Kita ada mesej nak sampai pada anak menantu. Kadang-kadang sebab itu orang tak fikir keperluan untuk dia menjaga image dan personality. Ya, sebab bukan kita buat tu kerana nakkan pandangan orang, tapi itu memang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, takkan sama penampilan dalam satu ayat yang selalu ulama sebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Benda yang bagi orang biasa-biasa kira okey dah, tapi bagi orang yang dekat kepada Allah itu dah dikira perkara buruk. Walaupun tidak sampai haram ya. Tapi nak bagi tahu dia takkan sama. Image yang kita nak bina, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jagalah elok-elok. Ya, dari sebab image kita tu juga adalah akhlak kita. Ya, dan ustazah secara peribadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak cerita macam mana Mas ya? Sebab bila melihat suami kita ya ataupun
ayah kita, abang kita pakai jubah putih, ya, ambil wuduk, lepas tu pakai pula kopiah, ya, ataupun pakai serban, rasa macam tertampal, ya, macam lekat dekat memory ni, gambaran tu. Lepas tu kalau kita macam sakit ke demam, dia datang, ya, lepas balik masjid dengan tangan yang sejuk, dia pun pegang kita, ya, letakkan dahi kat tangan di dahi, kita nampak dia tu satu batang tubuh dengan jubah putihnya, dengan yang tadi itulah. Rasa macam sejuk sangat hati Mas, sampai terlekat dekat memori ni gambaran tersebut. Jadi kalau misalnya ada hari-hari yang kita rasa sakit hati ke apa, selalu Zah akan kenangkan balik gambaran-gambaran yang indah-indah tadi, yang menarik tadi, nak beritahu tak adalah suami kita bagus dan sebagainya, contohnya kan, dengan mengingat balik pada pakaian tersebut, pada image dia pada satu ketika, nak bagi tahu benda tu bukan ringan. Tapi kalau kita dapat berpakaian terus macam tu, ya, dengan pakaian yang bersih, dengan wangi-wangian dan sebagainya bagi orang lelaki-lelaki, dan itu yang kita terapkan pada anak lelaki-lelaki kita, insya-Allah saya yakin, ya, dari segi rumah tangga, dari segi masyarakat dan sebagainya, dengan personaliti yang baik itu, kita memberikan satu imej yang baik kepada agama yang kita anuti, ya. Cikgu Fazlan, soal surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini memang tidak dinafikan, ya, dia punya fadilatnya. Malah surah Al-Ikhlas ni, pernah seorang sahabat tu dia suka baca surah Al-Ikhlas, dia rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua pun surah Al-Ikhlas, sampai sahabat-sahabat lain komen pada Nabi. Ya, Nabi panggil dia, tanya, kenapa kamu suka baca surah Al-Ikhlas? Dia kata, kerana aku sangat terpegun dengan maksud-maksud dalam surah Al-Ikhlas tersebut. Dia dan Nabi pun izinkan benda tersebut, ya, kerana fadilat yang besar yang ada pada surah Al-Ikhlas. Dan pada pandangan ustazah, kalau kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, membanyakkan bacaan surah Al-Ikhlas ini, yang pertama sekali bukan sahaja dari segi personaliti kita, tapi nombor satu dari segi tauhid kita yang jelas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah dah sayang, ya Mas, sangat mudahlah untuk Allah bukakan hati manusia untuk menyayangi kita, menyukai kita, mencintai kita dan sebagainya. Wallahu alam. Berkait dengan soalan kedua, bagaimana seorang Muslim nak menjadi orang yang sama tingkah laku dengan apa yang dia cakap? Pada pandangan ustazah, sebenarnya orang yang bercakap banyak ni beban dia berat, ya. Apatah lagi kalau kita mengajar, kalau kita berdakwah, ya, semua yang kita cakap tu satu amanah, satu tanggungjawab. Hatta Quran bagi teguran, ya, kabura maqtan indallah, Allah sangat besar kemarahannya kalau kamu tak buat apa yang kamu cakap, atau kamu cakap apa yang kamu tak buat. Ya, maknanya dengan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, jadi benda ni sangat membimbangkan, jadi satu beban. Sebab tu saya melihat bila kita bercakap, kita kena muhasabah diri juga banyak. Sebanyak mana yang kita bercakap, ya, kita kena banyak muhasabah diri. Kita kena cari kekuatan-kekuatan dalam hidup supaya kita tidak akan diperdayakan oleh syaitan dan iblis. Ya, antara lain ustazah melihat, kalau kita berdoa kepada Allah agar jaga kita, datanglah orang-orang yang menegur kita, kritik kita, semua tu baik, bagus untuk kita. Ya, kalau adik-beradik kritik ke siapa-siapa kritik, kita syukur, alhamdulillah. Sebab kritikan itu kita lihat sebagai satu benda yang positif, datangnya daripada Allah, satu teguran supaya kita tak jadi orang yang bercakap saja, tapi sebenarnya dari segi bab praktikal kita sangat lemah dan fail. Ya, dan muhasabah juga perlu. Malah Ustaz melihat ini di sinilah letaknya sangat-sangat kepentingan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail ini kekuatan sebenarnya Mas. Kekuatan untuk semua orang. Kalau bagi pendakwah, ya, bagi orang yang banyak bercakap, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kalau tidak ada kekuatan qiyamul lail, kita dengan mudah boleh jadi mangsa kepada tipu daya syaitan dan iblis. Ya, dengan banyak cara, banyak sangat pintu-pintu yang dia boleh masuk. Yang dia boleh masuk melalui pintu riak, pintu ujuk, pintu pentingkan diri sendiri dan sebagainya. Tapi dengan kekuatan suntikan daripada qiyamul lail yang merupakan da'bus salihin, sunnah orang-orang salih, kita ada ruang untuk muhasabah diri. Ya, kita boleh istighfar dengan apa yang kita dah cakap, dan kita sentiasa mohon kemampuan daripada Allah untuk melakukan segala benda yang baik. Wallahu alam. Insya-Allah. Dan kita ambil panggil seterusnya Cik Nasir dari Ipoh, saya. Saya Nasir dari Ipoh. Ustazah, Kak Ustazah, Kak Mas, nak tanya satu soalan. Baik, silakan Cik Nasir. Kenapa bila Ustazah, bila baca doa ke skrip doa Ustazah, memang layu kita dibuatnya, tapi bila saya buat tak berapa nak menjadi. Pada contoh tadi Ustaz baca Ar-Rahman, sedap kita mendengarnya. Bila saya baca tak menjadi. Apa dia punya tips dia Ustaz? Ustaz pula. Ustazah? Ya, saya. Terima kasih Cik Nasir. Ya. Kita ambil panggil dari Kuala Lumpur. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya, saya seorang student, tapi saya rasa nak belajar tu macam teragak-agak sebab saya takut nak hantar anak saya yang masih baby lagi
takut nak hantar bagi orang jaga sebab takut personality dia nanti tak macam yang kita nak bentuk lah, tak macam yang kita harapkan. Minta pandangan Ustazah macam mana ya? Baik, Ustazah jawab dulu yang adik yang bertanya ni pasal anak dijaga oleh orang lain. Ain ya? Okey. Ain, Alhamdulillah Ain, kesedaran Ain untuk bimbing anak-anak tu satu benda yang sangat Ustazah hargai. Dan Ustazah secara peribadi pun bila renung balik kepada tempoh kita dengan anak-anak kecil dulu, dia rasa banyak sangat kesilapan, kelalaian dan kecuaian. Sebab betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkara yang paling penting kepada anak-anak itu ialah dari segi dia melihat adab, akhlak, kebiasaan, tabiat yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, khususnya ibu dan ayah. Dalam pendidikan adab ini, Umar bin Utbah berpesan kepada guru anaknya, dia kata kepada guru tersebut, ketika kanak-kanak mata hati mereka tertumpu kepada apa yang dilihatnya. Ya, anak-anak ni sebenarnya dia tak pandang dengan mata zahir semata-mata, Mas. Ya, sebab mata hati dia masih terang benderang, banding kita ni mata hati dah tumpul. Ya, mata hati dia terang, sebab itu dia ingat. Ya, dia lekat benda yang dia lihat. Maka pesan Umar bin Utbah kepada guru anaknya, dia kata mereka tak dapat memahami kata-kata dengan mudah, tapi mereka dapat menerima sesuatu yang kamu lakukan di hadapan matanya. Maka awasilah adabmu, akhlakmu kepada anak-anak ini, sebab aku jaga anak-anakku dengan penuh adab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tempoh yang paling penting untuk menanamkan adab, tabiat ialah 7 tahun yang pertama. Ya, kalau 7 tahun yang pertama kita dah swastakan anak kita dekat mana-mana tempat jagaan, mana-mana orang lain, kita tengok dulu tanggungjawab kita untuk melihat apakah orang itu baik adab dia. Ya, baik dia punya akhlak untuk anak kita lihat. Termasuk juga kalau anak-anak kita hantar dekat nursery, ya, ada anak-anak yang lain lagilah dalam persekitaran tu, anak orang lain mungkin dapat daripada tabiat mak bapak dia. Ya, tabiat daripada persekitaran dalam rumah tangga mereka. Anak kita pula melihat mereka. Ya, sebab tu kadang-kadang kita memang mengalami sedikit masalah kepada anak-anak yang dihantar dekat nursery. Kalau tidak ada bimbingan dari sudut adab dan akhlak oleh penjaga tersebut. Kita jangan fikir, Mas, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang anak-anak tu kita nak bagi ala jaga je lah, asal tak tercekik, ya, asal tak kena cubit, asal tak tu, tak apalah, jagalah saya nak pergi kerja. Bukan. 6-7 tahun yang pertama, kita perlukan seorang insan yang boleh melihat anak-anak di nursery khususnya, ataupun anak-anak yang di bawah jagaannya, dari segi menyuntik akhlak ataupun adab yang mulia kepada mereka. Maknanya kena ada pengawalan. Ya, sebab itu pada pandangan Ustazah, pendidik-pendidik pada usia 7 tahun ke bawah mestilah seorang pendidik yang faham, ya, dengan ilmu pendidikan, yang ada karakter, yang ada personality yang baik. Bukan kita kata, alah tak apalah 6 tahun 7 tahun pertama ni bukan belajar apa pun, kita kata, ya, biarlah orang yang tak ada pelajaran, yang buta huruf pun kita bagi ajar anak kita. Ya, yang buruk akhlak pun boleh jaga anak kita. Saya rasa ini satu kelalaian dan kecuaian di pihak ibu bapa. Ya, sebab itu Ustazah sendiri secara peribadi kurang bersetuju kalau kita hantar anak-anak kita pada usia yang sangat awal ke asrama, kecuali kita selalu jenguk dia, ya, selalu bagi nasihat dan teguran kepada dia, dan kita perhatikan dalam lingkungan sekolah tersebut, lingkungan asrama tersebut, bagaimana akhlak-akhlak gurunya, akhlak anak-anak murid yang lain, kawan-kawannya, sebab kita takut mereka terpengaruh. Ya, sebab pada usia yang awal tadi, sekali lagi saya katakan, itulah masa dia untuk anak kita melihat adab secara praktikal. Ya, bukan teori semata-mata. Sebab tadi pesan Umar bin Utbah. Ya, Umar bin Utbah ni kalau tak silap Ustazah di kalangan salafus soleh, maknanya sama ada sahabat ataupun kalangan tabi'in. Ya, maknanya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dia dah pesan kita kena jaga apa yang kita buat, apa yang kita tunjuk, sebab anak-anak pada usia yang awal melihat dengan mata hati mereka. Ya, jadi insya-Allah ni Ain, ya, kalau Ain nak hantar kepada orang lain pun, penjaga orang lain, tengok dulu akhlaknya, ya, dan ataupun kita kena usaha kita lebih kuatlah untuk cover balik semula, ya, dan kita jaga diri kita untuk jadi tontonan kepada anak-anak. Cik Nasir tadi, Ustazah. Okey, Cik Nasir, ya, tentang skrip doa. Wallahualam, ya, tentang doa ini Ustazah kira kita baca doa ni benda kalau kena biasakan lah, ya, biasakan dalam kehidupan. Mungkin kalau kita tak biasakan, benda tu macam longgar lagi rasa, macam kering je rasa, ya, tapi kalau kita biasakan tu, insya-Allah lainlah sikit rasa dia. Ustazah ingat, ya, Mas, kata-kata daripada Huzaifah bin Yaman. Dia kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yanju fihi illa man da'a bi du'ain ka du'ail ghariq.
kata Huzaifah bin Yaman, akan datang satu zaman di mana tidak akan selamat orang pada zaman tersebut kecuali orang yang berdoa dengan doa orang yang tenggelam. Macam mana kalau kita dah nak tenggelam ya Mas? Kita dah nampak dah dengan laut yang dalam, kita tak pandai berenang, kita tengok jauh lagi pantai, dalam keadaan ombak datang bergulung-gulung dekat kita, tak ada seorang pun yang boleh tolong. Agak-agak macam mana keadaan kita masa berdoa ketika itu? Doa ul ghariq, doa orang yang tenggelam. Ya, sebab nak bagi tahu, tidak ada dah di mana-mana ruang dalam hati kita ni menyandarkan apa jua bentuk pertolongan, benda-benda yang boleh ni kepada manusia. Maknanya totally 100% ketika kita berdoa, segala-galanya dari Allah dan kepada Allah. Ya, seperti doa ul ghariq tadi. InsyaAllah kalau kita lazimkan selalu, dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan kita akan terasalah aura pada doa yang kita baca tu, insyaAllah. InsyaAllah. Kita ambil pemanggil Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustazah berkenaan dengan silaturahim. Jadi macam ni, adakah silaturahim tu perlu dihubungkan di kalangan kaum kerabat sahaja? Okay? Bagaimana kalau kita terputus hubungan silaturahim dengan kawan-kawan? Bukan kerana kita tak bertegur dengan dia, faham maksudnya, tapi kerana kita berjauhan, lama tak kontak, jadi akhirnya hubungan itu terputus. Baik. Jadi bagaimana memutuskan hubungan silaturahim maksud dia dengan kaum kerabat, dan bagaimana pula hukumnya kita putus hubungan silaturahim dengan sahabat kita? Baik, terima kasih. Ya, Puan Ani dari Pahang ya. Puan Ani Dan seterusnya kita ada memanggil. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin tanya bagaimana dengan penampilan ustaz-ustaz di TV yang kadang-kadang membincangkan supaya kita mengikuti sunnah Rasulullah dari semua aspek. Tapi saya melihat pakaian ustaz itu sendiri tidak melambangkan ciri-ciri pakaian sunnah. Contoh? Ada yang berkot, bertali leher, bertopi macam Mahizin. Adakah ini akan mengurangi minat untuk generasi muda pada kecintaan pada pakaian sunnah Rasulullah? Itu saja. Assalamualaikum. Saya nak jawab dua tu dulu. Okey, boleh, insya-Allah saya cuba jawab. Okey. Kepada Puan Ani dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soal silaturahim ya. Sebenarnya begini, maksud putus silaturahim ini memang ada satu intention kita, perhatian kita ataupun niat kita untuk memutuskan silaturahim tersebut, ataupun cara-cara ataupun perkara-perkara yang membawa kepada putusnya silaturahim kerana sebab-sebab yang memang ada. Ya, maknanya memang Ustazah berniat, contoh Ustazah berniat contohnya kan, itu barulah kita kata putus silaturahim. Adapun dengan terputusnya hubungan secara semula jadi oleh kerana masalah jauh ya, seorang di sana seorang di sini, kemudian kita pun dah tak dapat nak berhubung lagi, itu tak termasuk dalam kategori putus silaturahim. Ya, sama ada pada kaum kerabat ataupun kepada sahabat handai. Tapi yang dimaksudkan putus silaturahim kerana sesuatu perkara, perbalahan dan sebagainya, lalu kita pun terus tak bertegur sapa walaupun ada jalan untuk bertegur sapa, yang itulah yang dimaksudkan dengan putus silaturahim. Apapun dalam bab silaturahim, kalau kita berusaha ke arah menyambungkan silaturahim, berusaha ke arah menyuburkan silaturahim, apatah lagi dengan kaum kerabat, ia adalah suatu perkara yang sangat-sangat terpuji. Malah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di antara ciri-ciri anak yang soleh itu, bila mana ibu dan ayahnya meninggal dunia, dia masih terus menyambungkan silaturahim, ia berusaha menziarahi, berusaha tanya khabar dengan kaum kerabat ibu dan ayah yang telah pun meninggal dunia. Maknanya ada satu apa ni, kita kata keistimewaan yang sangat tinggi ditetapkan dalam Islam dalam bab silaturahim ini. Baik, yang kedua dari segi penampilan ini pandangan Ustazah lah ya. Macam mana dengan penampilan kalau ustaz-ustaz berkot ya, bertali leher dan sebagainya? Sebenarnya tidak salah ya, nak berkot ke, nak bertali leher ke, yang pentingnya menutup aurat, kemas, bersih ya, dan sebagainya. Tetapi Ustazah, ini pandangan peribadi ya Mas ya, Ustazah rasa kena juga kita bagikan sikit teguran ya, ataupun pandangan kita lah. Kalaupun kita rasa kita nak masuk dalam madu'u yang seperti ini, kita nak kena datang dengan berkot dan sebagainya. Kalaupun kita rasa kita nak pakai pakaian tersebut, tapi berpada-pada. Ya, jangan sampai kita meninggalkan pakaian-pakaian
pakaian sunnah kita kata pakaian. Contohnya kadang-kadang saya tengok kita ni dah terlampau terlajak, ada juga yang terlajak sangat, ia sampai langsung tak pakai apa-apa atas kepala. Hatta nak pergi masjid semayang pun tak pakai dah. Ustazah boleh terima kalau tak pakai alas kepala, maknanya kopiah ataupun songkok ke apa-apalah. Kalau kita kata tak apalah, saya nak pergi ceramah dekat ahli korporat mana, okey, tak apa. Tapi jangan sampai kita masuk masjid, kita nak bertemu dengan Allah pun tak ada dah. Sebab dari segi fake-nya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh jatuh fasik kalau orang yang istiqamah terus tak pakai apa-apa atas kepala, tak pakai kopiah dan sebagainya. Maknanya boleh jatuh dalam kategori tu. Kalau besok nak jadi wali ke apa, nak jadi saksi dan sebagainya, perkahwinan pun akan ada lah isu-isu dari segi fake. Nak bagi tahu bukan ringan benda tersebut. Jadi okey, silakan kalau kita nak pakai pakaian-pakaian yang moden lagi ni lah penampilan tersebut, asalkan kemas, akhlak pun kita jaga, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita kata atas nama kita nak kena mendekati kena gaya kita pun lebih kurang mereka, tapi jangan sampai bila kita tengok masuk masjid pun dah tak pakai juga dah. Kadang-kadang maknanya biarlah image kita ni nampak jelas lah, image seorang muslim, seorang muslimah. Dan pada ustazah, ini yang benar-benar kita katakan, kita tak kisah sangat apa orang cakap. Yang penting apa yang Allah pandang dan lihat kepada kita. So kita ikutlah apa yang Nabi SAW telah jelaskan. Allahuakbar. Kita ambil dua pemanggil kita seterusnya, Ustazah. Saya nak tanya, macam anak saya besar, saya semayang cukup saya. Bila dia lawan-lawan cakap saya. Lepas tu yang kedua, saya nak suruh ustazah bacakan balik doa yang tadi. Okey, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seterusnya nak tanya soalan ni tentang anak umur saya 9 tahun. Baik. Dia malas nak pergi sekolah. Masalah malas nak pergi sekolah. Jadi nak macam penjelasan daripada ustazah, nak macam mana nak buat anak macam ni. Baik. Dia 9 tahun. Doa tadi. Waalaikumsalam. Doa tadi pun ramai kawan-kawan kita di Facebook yang minta ustazah ulang, Ustazah. Baik, insya-Allah. Tentang anak yang payah nak suruh solat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak kira lah berapa usia anak ni, kadang-kadang memang ada anak-anak yang liat sangat nak solat. Satu, kita kena lihat dari segi pembentukan daripada kecil, daripada awal. Ustazah lihat dan percaya, kalau anak-anak tu lihat daripada kecil mak ayah dia solat. Kita tengok Mas, anak kecil kan suka kan, dia fitrah masih fitrah. Kita tak pernah suruh anak kecil kita umur 3 tahun 2 tahun untuk solat. Tapi bila kita sembahyang, dia pandai cari sejadah. Dan akhirnya praktikal solat dari sudut rukun fi'liyah tu memang dia dapat betul-betul macam yang mak bapak dia buat. Subhanallah. Nak bagi tahu anak tu melihat dengan mata hati. Maknanya dari satu sudut tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat daripada kecil tak kita tanam. Ataupun anak tak pernah nampak mak ayah sembahyang sebab mak ayah sembahyang dekat dalam bilik. Ini pun satu hal juga. Kita kata solat tapi akhirnya solat tu menjadi amal fardi, amal individu. Kita cuma cakap je sembahyang sembayang, tapi akhirnya mak sembayang dalam bilik, ayah sembayang kemudian kat mana-mana, anak sembayang dalam bilik. Maka ini di antara kecuaian jugalah di pihak kita, termasuk juga ustazah dengan anak-anak juga. Kalau kita tak menonjolkan keindahan solat tersebut dalam rumah, yang boleh kita lakukan lebih baiknya dengan berjamaah. Akhirnya kita mendapat risiko, inilah implikasi dia. Sampai besar, anak tu kena disuruh sebab antara lain juga kita mungkin tidak menerangkan kepada anak tersebut nikmat dan rasa yang mereka dapat daripada solat. Ini dari sudut pendidikan tu penting tu Mas. Bila anak kita dah solat kan, kita bimbing dia untuk mengetahui rasanya. Dia tanya macam mana rasa dah solat, sedap tak rasa? Sedap, okey, dia kata tenang hati. Kadang-kadang sebab kesibukan kita semua dunia hari ni, anak-anak sibuk, mak bapak sibuk, kita tak perasan dari sudut rasa. Sebab amal ibadah ni, amal soleh ni ada kemanisan dia, ada rasa dia, ada roh dia. Jadi kita bantu anak yang tengok bila kita solat hati kita rasa tenang. Bila kita solat kita rasa hati kita lembut nak ikut benda-benda yang baik. Jadi anak akan rasa keperluan hajat mereka kepada solat, bukan solat sekadar melepaskan menunaikan tanggungjawab. Itu pun kita kata buat macam melepaskan batuk di tangga. Perkara-perkara seperti ini dari segi pendidikan tu memang package lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ustaz tak boleh nak kata cara ni satu saja untuk suruh anak sembahyang. Pendek kata suruh beletir je lah mak ayah ni kan. Tapi kita kena lihat dari segi ada tak kecuaian kita dari segi pendidikan awal. Kemudian kita cover balik bila anak tu dah besar. Mungkin kita perlu melembutkan hati mereka terlebih dahulu. Doa kita
kita perlu lebih power lagi, lebih selalu lagi, insya-Allah ia akan berakhir juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan kita dapatlah anak-anak yang muqimas salah, yang benar-benar mendirikan solat ini, insya-Allah. Kemudian tentang doa tersebut Ustazah boleh ulang lagi sekali. Tapi kalau muslimin muslimat tak dapat doa tu, biasanya Ustazah akan tulis dalam wall Facebook Ustazah Hafizah Musa Official. Ya, doanya berbunyi, Allahumma ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira, Allahumma ja'alni saburan syakura. Kemudian satu soalan daripada seorang daripada Hajah apa tadi tentang anak yang malas pergi sekolah. Hajah Hamidah, anak malas pergi sekolah umur 9 tahun. Ustazah tak sempat nak bersoal jawab Maknanya Ustazah kena bagi jawapan yang umum sajalah. Tentang anak-anak dan ilmu pengetahuan ni, anak-anak dengan sekolah. Memang kita akan mengalami masalah anak-anak yang tak nak pergi sekolah dan sebagainya. Ustazah melihat bila tentang sekolah ni, ibu bapa kena ada hubungan yang sangat erat dan baik dengan guru sekolah. Pernah satu ketika Ustazah pun tak berapa baik sangat, bukan tak baik bergaduh, maknanya kita tak ambil berat sangat nak membina hubungan dengan guru. Akhirnya adalah sedikit satu dua masalah juga yang berlaku. Sebab kita rasa tak apa, anak ni dah bagus dah cemerlang dah. Berlaku juga masalah. Tapi kalau kita membina hubungan dengan guru, jadi guru pun maklum apa masalah dia. Jadi di pihak guru juga tolong supaya anak ni mula rasa enjoy untuk datang sekolah. Sebab anak-anak usia 9 tahun ke bawah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang approach pendidikan tu kena dalam bentuk yang happy-happy, ceria-ceria, yang seronok, bermain dan sebagainya. Mungkin kalau misalnya kata pendekatan guru tu dalam bentuk yang berat, itu menyebabkan anak-anak tu tak berapa suka nak sekolah. Malah Ustazah kongsikan, ada salah seorang anak Ustazah, dia yalah hari ni sekolah kan daripada pagi sampai ke petang. Betul. Mula-mula belajar akademik, lepas tu masuk pula kelas tahfiz, lepas tu masuk pula kelas Quran untuk baca saja. Jadi pernah kadang-kadang anak ni kata, letih lah, tak nak pergilah sekolah tahfiz kan. Tapi kita kata dengan dia, betul ke tak nak pergi sekolah tahfiz? Kata nak jadi hafizah, kata nak jadi hafiz, nak pakaikan ummi mahkota. Jadi benda tu kena bimbinglah anak tu dengan berfikir mana di luar kotak, berfikir jauh sikit. Jadi bila dia dengar mak dia kata betul ke nak berhenti, kalau berhenti tak apalah sebab dia penat kita raih, tapi maknanya tak dapatlah pakaikan mak dia mahkota ke akhirat besok. Jadi anak-anak kecil ni dia akan fikir balik, oh ya ke, tak apalah dia nak pergilah kelas tahfiz sebab nak pakai mahkota. Approach tu lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bimbinglah anak-anak dengan apa ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan insya-Allah apapun dengan pertolongan Allah juga, Ustazah berharap untuk kita semua pada hari ini, kita semua anak-anak kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, insya-Allah. Dan kita sebenarnya nak raikan banyak lagi pemanggil dan juga persoalan melalui Facebook, tapi buat masa ni sampai ke penghujung dulu. Mungkin Ustazah seminit untuk penutup pada sesi tajuk pendidikan membangun personality. Ustazah nak untuk perkara yang ketiga, tadi saya sebut yang pertama, iaitu pertama adab penampilan, kedua soal keceriaan wajah, hati yang bersyukur, yang ketiga ialah kelembutan hati. Kita perlukan orang-orang yang hatinya lembut. Malah kalau kita lihat kata-kata Abu Musa al-Ash'ari sebagai menutup perbincangan ni, ayuhan nas abku fa illam tabku fatabakau fa inna ahlan nar yabkuna ad-dumu' hatta tanqati' thumma yabkuna ad-dima'a hatta law ursilat fiha as-sufun la jarat. Subhanallah, kata-kata Abu Musa al-Ash'ari, dia kata, wahai manusia, menangislah. Kalau kamu tak boleh menangis, buat-buatlah menangis, paksa-paksalah hati kamu menangis. Sebab dia kata ahli neraka besok akan menangis sampai hampir air mata ni, kemudian disambung dengan air mata darah, yang sekiranya kamu letakkan sampan-sampan, pasti sampan-sampan itu akan hanyut dalam sungai darah. Nak beritahu kita akan menangis kalau tak menangis atas muka bumi ni. Dan nak menangis ni kena hati lembut. Ustaz puji seorang ustaz ni, boleh sebut nama kat sini, Ustaz Ruslan, pernah cerita dengan Ustazah kat satu program Perkim. Dia kata, saya ni memang kuat menangis daripada kecil. Dia kata Ustaz Ruslan, Ustaz Ruslan Muhammad, memang kuat menangis daripada kecil. Dia kata daripada kecil menangis sampai ketua menangis. Dia kata mudah sangat tersentuh. Subhanallah, mudah-mudahan kita juga ada hati yang seperti itu, hati yang sangat lembut. Mudah tersentuh melihat kesusahan orang lain, melihat dosa-dosa kita, dan kita kena ambil pengajaran daripada kata-kata Abu Musa al-Ash'ari tadi. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada minggu hadapan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu nasihat terakhir daripada Ustazah untuk sesi kali ini dalam Usrati. InsyaAllah bertemu minggu hadapan dalam untuk tajuk seterusnya, insyaAllah. Sampai bertemu lagi.